Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita sentiasa menjadi orang yang bersyukur. Sebab orang yang bersyukur ni sikit sangat. Al-Quran kata wa qalilun min ibadati syukur, sedikit sangat daripada hamba-hambaku yang bersyukur di atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah kata wa qalilun min ibadati syukur, sedikit sangat daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi mudah-mudahan kita merupakan orang yang bersyukur, iaitu yang sentiasa dapat memanfaatkan umur kita, ya, supaya kita jangan menjadi orang yang rugi, seperti yang sebut dalam surah surah apa disebut, wal asri, ya, surah wal as, ya, demi masa sesungguhnya manusia rugi. Wal as, demi masa, innal insana lafi khusrin, sebenarnya manusia tu rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, jadi orang-orang yang beriman dan sentiasa melakukan amal soleh dan berpesan dengan yang hak, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, dan berpesankan dengan yang sabar, sentiasa bersabar. Jadi mudah-mudahan kita bersabar untuk mengisi usia kita, supaya kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi masa ini juga dikatakan kita bersyukur di atas usia yang diberikan kepada kita untuk masa ini, ya. Alhamdulillah. Baik, kita sambung bacaan kitab Mustikah Hadis kita dalam hadis yang ke-37. Kalau dalam tajuk dalam kitab ni dia kata bab wajib bersikap ikhlas dan dalam ilmu dan amal. Jadi kita kena sentiasa ikhlas dalam kita menuntut ilmu ataupun mengajar ilmu, ataupun dalam kita beramal dengan ilmu yang kita miliki, yang kita dapati. Hadis yang ke-37 berbunyi, an Abi Umamah radhiyallahu anhu, rajulun ila Rasulillah jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu katanya, seorang laki-laki telah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, ya, kemudian lelaki itu bertanya, ya Rasulullah, ara'aita rajulan azza ghazza yaltamisul ajra waz zikra ma lahu. Jadi lelaki itu bertanya, bagaimana hukum, lelaki tanya, bagaimana hukum seorang yang pergi berperang untuk mencari pahala? Dia pergi perang ataupun berjihad untuk mencari pahala dan nama yang terpuji. Dia cari pahala dan juga nama yang terpuji, nak dipuji. Apa yang akan didapatinya? Itu tanya seorang itu, ya, tanya apa yang akan didapatinya, ya. Wazikru ma lahu, apa yang didapatinya. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun berkata kepada dia, bersabda kepada dia, la syai'a lahu, ya, orang itu tidak beroleh sebarang pahala. La syai'a lahu, kata Rasulullah, dia tak dapat sebarang pahala. Dia tak beroleh sebarang pahala. Jadi fa'adahu salasata mirar. Jadi yang bertanya tadi itu, rajulun, itu laki-laki yang bertanya tadi itu, dia mengulangi pertanyaannya itu 3 kali macam tu. Dia tanya yang sama 3 kali macam tu.
Kemudian wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas ditanya berulang 3 kali macam itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab kepada dia, la syai'a lahu. Sama juga macam mana yang ditanya, yang dijawab tadi. Ya, maksudnya orang itu tidak beroleh sebarang pahala. La syai'a lahu, dia tak boleh sebarang pahala. Kemudian Rasulullah SAW kata lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa qala Rasulullah SAW kata lagi, inna Allah azza wa jalla, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ataupun Allah azza wa jalla la yaqbalu minal amal, ya, tidak menerima sebarang amal, illa ma kana lahu, melainkan yang dikerjakan untuknya. Untuknya itu untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata, untuk Allah semata-mata, khalisan, maknanya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, ya, semata-mata, wa bataghi bihi wajhahu, dan dengan tujuan untuk mendapat keredaannya. Jadi dia buat tu bukan kerana nak dapat yang lain, kerana Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dan nak mendapat keredaan Allah, nak Allah redha bahawa yang dia buat tu betul. Yes, betul apa yang dia buat itu. Macam dia berjuang pergi berperang, yang dia berperang itu betul kerana perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana yang lain, bukan kerana yang lain. Jadi hadis ini, maksud hadis ini, itu dia maksud hadis. Jadi saya ulang balik semula, mudah-mudahan kita faham. Rasulullah didatangi oleh seorang laki-laki. Laki-laki itu tanya, ya, tanya kepada dia, bagaimana hukum seorang yang pergi perang untuk nak cari pahala dan nak dapat kepujian. Dia pergi perang tu nak dapat pahala dan dia nak dapat pujian, nak mencari pahala lah, ya, kemudian nak dan nama yang terpuji. Jadi kata Rasulullah, tak dapat, ya. Sebab dia pergi perang tu bukan kerana Allah, kerana dia nak dipuji, ya, kerana dia nak dapat pahala, dapat upah, ya, yang dia dapat upah. Memang kita tak boleh nafikan bahawa upah, Allah akan bagi upah kepada kita, pahala, kan? Tapi ya, dia tak boleh mengharapkan pahala semata-mata, ya. Tapi dia kena kepada Allah Subhanahu wa taala, kena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pahala tu Allah boleh bagi, Allah boleh tak bagi. Kadang-kadang orang buat tak ikhlas, kalau Allah nak bagi boleh tak? Boleh, Allah boleh bagi. Sebab itu hak Allah Subhanahu wa taala, kuasa itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang pergi beribadat, ataupun kita diistilahkan di sini maksudnya perang, ya. Tapi bila kita luaskan maksud yang lain, maksudnya beribadat, ya, kita luaskan pengisian itu, pahaman itu, bukan hanya setakat berperang saja, ya, mungkin kita pergi kepada yang lain, ya, ibadat. Sebab berjuang itu ibadat kepada Allah SWT. Dia tak dapat. Sebab apa tak dapat? Nabi kata sebab kerana Allah tak terima amal selain daripada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keredaan. Selain daripada dia buat tu kerana Allah dan dia harap yang dia buat itu Allah redha, Allah setuju, Allah terima. Lepas itu kita tu tanya mak kita, tanya datuk kita yang tua-tua dulu, nenek kenapa sembahyang nenek? Allah suruh sembahyang? Itu saja dia jawab. Mana kata dia buat itu ikhlas kerana Allah. Allah suruh sembahyang. Kita hari banyak tanya pula, kan? Kenapa Allah suruh sembahyang? Kenapa begini, kan? Tak apalah, ya. Boleh tanya, tapi endingnya, maksudnya kesudahannya kita kena serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Itu kita fikirlah nenek kita dulu bila tanya, kenapa sembahyang ni? Tuhan suruh sembahyang, sembahyanglah kita. Dia tak ada fikir, tak ada kona sana kona sini, kan? Gitu ikhlasnya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan diharap apa yang dia buat tu betul. Macam tuan guru ajar dia. Tuan guru kata begini, dia ikutlah tuan guru. Betul.
Macam tu Nabi Muhammad SAW, ya, orang ikut Nabi semayang. Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah macam mana aku semayang. Di sini kita boleh buat keputusan mengatakan bahawa, ya, apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW itu, maksudnya kalau kita ikut, maknanya kita akan dapat pahala. Maksudnya kerana apa? Satu tadi kerana ikhlas, yang kedua kerana ikut Nabi SAW. Ataupun dia kata, istilah dia kata muttaba'an, ikut apa yang macam Nabi buat. Sallu kama ra'aitumuni usalli, Nabi kata. Okey. Baik, hadis ini dia nak menceritakan tentang orang pergi perang lah, jihad. Tapi kalau kita tengok rujuk dalam hadis yang sebelum ini kita baca, ya, hadis yang ke berapa yang kita baca sebelum ni, iaitu hadis yang saya ulang balik semula sebenarnya kita ingat, hadis yang ke-35. Hadis yang ke-35 ni di hari akhirat, ceritanya di hari akhirat, hari kiamat, maksudnya manusia tu dibicarakan. Perbicaraan manusia pada hari akhirat, perkara yang pertama yang ditanya, iaitu dia kata di sini, ya, antara dia kata mula-mula dibicarakan dan dihukum pada hari kiamat ialah pertama orang yang gugur syahid. Orang yang gugur syahid, orang yang mati syahid, orang yang pergi perang lah. Ya, orang yang pergi perang. Tapi apa ganjaran orang yang pergi perang, yang mana dia pergi perang tu bukan kerana ikhlas kerana Allah Subhanahu Taala. Kerana dia pergi perang tu nak dapat yang macam tadi. Nak kata dia ni dapat berani, nak kata dia ni kan dipuji dan sebagainya. Nak katakan dia ni pergi perang, ataupun dengan niat yang lain nak dapat harta rampasan perang ke dan sebagainya. Niat tu bukan kerana ikhlas tadi. Kerana apa? Kerana dia nak sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia mati besok, Allah tanya dia, kamu mati syahid ni, ya kan? Dia kata, ya, syahid. Kenapa kamu buat ni? Sebab apa? Sebab dia nak dapat mati syahid lah. Seperti mana apabila orang yang dapat pahala mati syahid kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabi kata kamu tipu, kamu bohong, kadzabta, kamu tipu. Kenapa Nabi kata dia, Allah kata dia tipu? Kenapa Allah kata dia tipu? Nabi kata kerana dia pergi perang tu bukan kerana Allah, tapi kerana lain daripada Allah. Dia menyemutukan, dia lain daripada Allah. Maka apa yang dilakukan kepada orang ni, azab dia maknanya umira bihi fasubiha ala wajhi hatta ulqiya finnar. Ya, maksudnya azabnya itu dihukum dia, umira bihi, dihukum dia, diseret ya, fasubiha ala wajhi, ya, diheret dia, maksudnya dengan keadaan tertiarap sehingga dihumbankan ke dalam api neraka hatta ulqiya finnar, dihumbankan ke api neraka. Kerana apa? Kerana dia berjuang itu, pergi perang itu kerana bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kerana niat yang lain. Dalam hadis 40 disebut juga, hadis yang kedua, tak silap saya, hadis yang pertama, iaitu tentang dia kata innamal a'malu binniyat, ya, semuanya amal itu disertai dengan niat tu niat kerana Allah lah. Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya pindah pergi ke Madinah. Itu perintah Allah. Bila Nabi perintah, maksudnya semua kena pindah lah. Bila ikut perintah Allah, maka dia katakan jihad lah. Walaupun dia pindah, bukan dia faham, ya, maksudnya dia berjihad, pindah saja. Ada yang pindah selai sepinggang, pindah ikut Nabi. Jadi orang yang pindah tu kerana perintah Nabi, itu kerana perintah Allah Subhanahu, kerana Allah suruh pindah tu, dia pindah. Dia tinggalkan kekayaan dia di Mekah. Dia ada gedung, dia ada gudang, dia ada ternakan yang banyak dan sebagainya, bangunan yang tinggi dan sebagainya, dia tinggal, dia pergi. Kerana apa? Kerana Allah perintah suruh pindah, dia pindah. Kerana Allah, kan? Kemudian dalam ayat hadis ini juga diceritakan ada seorang laki-laki itu, dia pindah juga. Tapi dia pindah bukan kerana diperintah oleh Allah, kerana dia pindah nak kahwin dengan seorang perempuan yang namanya Ummul Qais. Sebab Ummul Qais itu pindah. Ummul Qais itu pindah kerana nak
perintah Allah dia pindah. Tapi yang laki-laki nak kahwin dengan dia ni, dia pindah kerana apa? Kerana dia nak kahwin dengan Ummul Qais, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ummul Qais pindah, dia dapat dua. Satu, dia dapat jihad fi sabilillah. Yang kedua, dia dapat dunia lah, perkahwinan. Dia dapat kahwin dengan yang laki-laki yang nak kahwin dengan dia tadi. Tapi yang laki-laki tadi dia pindah, dia tak dapat yang jihad tadi. Dia hanya dapat dunia saja, iaitu dia berkahwin dengan Ummul Qais. Kerana niatnya itu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niatnya itu kerana dia nak kahwin dengan Ummul Qais. Itu contohnya lah. Jadi dalam hal ini, apa amalan yang kita lakukan, niat kita mesti tak lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Dalam hadis yang ke-37 ini dia kata, kitab ini menerangkan sebarang amal yang dikerjakan bukan kerana Allah. Dijelaskan. Tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada nilai. Jadi maknanya dia buat amalan tu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, yang niatnya itu lain daripada Allah, ataupun dia kata ada niat sesuatu, nak dapat sesuatu. Kalau kita dunia pun niat bagi nak dapat sesuatu, salah kan? Rasuah lah itu namanya. Salah. Niat kita bagi kepada dia dengan niat kita nak dapat sesuatu balik daripada dia. Itu rasuah, ya. Itu dilarang. Ar-rashi wal murtashi finnar, ya. Orang yang menerima rasuah, orang yang bagi rasuah dalam neraka, kan. Ini maksudnya di sini, maksudnya orang yang sebarang amal yang dikerjakan bukan kerana Allah, maka tidak ada nilainya insya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun besar, walaupun sebesar-besarnya, walaupun sekecil-kecilnya. Dalam bab sedekah lah, kalau kita katakan sedekah, kita sedekah nilainya banyak, tapi dengan kerana nak menunjuk dengan orang, maka tak ada lah. Tak ada. Macam ini juga disebut tak ada. Maksudnya tak ada lah benda itu. Kerana niat itu bukan kerana Allah, niat itu kerana nak orang sanjung dia, nak tunjuk kepada orang. Maksudnya tu. Jadi kita kaitkan dengan yang lain dalam hidup kita. Kalau kita buat apa benda pun, maksudnya yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita bukan niat kerana Allah, tapi kita niat dengan nak mendapat sesuatu daripada yang lain, maka itu dikatakan, ya, Allah tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dalam ayat Quran dia kata, lalu kita sebut faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat baik walaupun sedikit, ya, dia bagi pahala, dia bagi ganjaran. Walaupun kata buat jahat walaupun sedikit, akan mendapat ganjaran. Baik tu sedikitnya, bukan perlu banyak. Jadi kalau banyak bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak ada nilai. Walaupun sedikit, tapi ada nilai, ada kisah. Sedikit seorang sahabat dia masuk syurga. Orang kata kepada dia, iyalah kamu masuk syurga lah sebab kamu tulis kitab, kamu ni pengarang kitab, kan, hebat, ya. Jadi orang baca kitab-kitab kamu, pahala kamu banyak, kan, kata. Tapi disebutkan kepada dia bahawa dia masuk itu ke syurga itu bukan kerana ditulis kitab tu. Kenapa? Kerana dia mengikhlaskan penanya itu, maksudnya tinta dia tu, dakwat dia tu disedut oleh lalat. Bila dia nak menulis kitab tu, tiba-tiba lalat hinggap di mata pena dia tu, duk sedut dia punya dakwat dia tu. Jadi dia tunggu dulu lah, kan. Rupanya itu antara punca keikhlasannya, itu antara punca, ya, dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sikit, ya, tapi tak banyak. Itu juga kita orang ada beramal. Ada orang nak pergi perang, dia nak pergi perang, kan? Orang yang bukan Islam ni, zaman Nabi, dia nak pergi perang. Bila nak pergi perang, dia jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah. Dia nak pergi perang sama Rasulullah. Kemudian dia ni bukan Islam, tapi oleh kerana dia tu orang kata nak membela
penindasan yang dilakukan ke atas orang Islam tu, dia sanggup berpihak kepada orang Islam walaupun dia bukan Islam, nak pergi perang melawan orang yang bukan Islam. Kan? Jadi Rasulullah kata, kamu dah Islam belum? Belum. Kamu Islam dulu, syahadah dulu. Kan? Kamu syahadah, kamu Islam dulu. Maka dia bersyahadah, dia Islam. Dia pergi perang. Dia pergi perang, dia mati. Kan? Dia mati. Maka mati ni kira mati syahid. Sebab dia mati dalam Islam. Mati dia mati syahid. Walaupun dia tak banyak amal lagi. Dia belum solat lagi, dia belum pergi haji lagi, dia belum buat apa lagi. Dia hanya asyhadu an la ilaha illallah, kemudian dia pergi apa? Dia pergi perang. Maknanya sedikit amalnya. Tapi dah masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Berbanding yang ini tadi. Yang ini tadi dia lama hidup dah, dia pergi perang dan nak dapat, nak tunjuk kemegahan dan keberaniannya dan sebagainya. Tapi walaupun nampaknya hebat, banyak pahalanya dari segi jihad itu, tapi dia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu amal yang dikerjakan, amal yang kita kerjakan itu amal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, walau beberapa besar sekali dan tinggi nilainya pada anggapan manusia, ya, mungkin pada kita nilai tinggi sedekah berjuta-juta, berbilion-bilion, kita katakan kita sedekah, kita manfaatkan, belum tentu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum tentu nilai. Pada kita rasa tu tinggi nilainya, banyak nilainya tu. Macam Al-Bukhari lah, kata PM Anwar Ibrahim, dia bagi kepada pesawah-pesawah berapa ratus ribu kan, 50 juta kan, kita katakan dia bagi 50 juta. Tapi kalau dia bagi 50 juta tu, dia ikhlas kerana nak bantu pesawah tadi, ya, nak bantu tu, ya, nak menyeru seruan menginfakkan hartanya itu, maka nilainya lagi tinggi lah. Bukan hanya setakat 50 juta, dilipat gandakan, dilipat gandakan. Tapi kalau niatnya itu bukan kerana nak bersedekah atau nak infak, ya, kerana mungkin kerana nak tunjukkan dia sebagai seorang yang maksudnya tak dapat lah, rugilah, walaupun nilainya sangat tinggi kan, tinggi nilainya pahala, ya. Maknanya mendapat balasan pahala di hari akhirat kelak, maksudnya belum tentu lagi, walaupun nilainya tinggi, tapi niatnya itu bukan kerana Allah Subhanahu wa, bukan kerana amalan yang lakukan itu mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak menyatakan, ya, berdasarkan pertanyaan yang ditanya tadi itu, nak menyatakan bahawa seseorang yang berjuang di medan perang dengan tujuan untuk mendapat pahala dan nama yang terpuji sebagai pahlawan yang hebat, kita katakan, ya, diukirkan dalam sejarah dunia, mengatakan dia ni seorang pahlawan yang hebat, yang gagah, berani, dapat kepujian dan sebagainya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada laki-laki yang bertanya tadi itu, bahawa orang itu tidak beroleh sebarang apa pahala, tak dapat apa pahala, ya, walaupun bersungguh-sungguh orang tu bertanya sampai tiga kali, ya, seolah-olah orang tu nak mengharapkan perjuangan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak. Kerana apa? Kerana tak mendapat, kita katakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini, kalau kesimpulan yang dapat kita buat, iaitu pertama, niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, khalisan di sana, ya, lahu khalisan, ya, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, ya, dan janji Allah Subhanahu wa taala, maka amalan kita diterima. Macam kita ikhlas datang, sebutlah solat berjemaah di masjid hari inilah contohnya, ya, Maghrib tadi, ikhlas kerana perintah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat, dan kita dapat lebih daripada kita sembahyang seorang diri di rumah.
27 lebih baik daripada kita sembahyang di rumah. Itu kita dapat. Kenapa? Ikhlas. Dan sembahyang kita tadi pun maksudnya bila kita sembahyang tu ikut seperti mana yang Rasulullah SAW lakukan. Kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli, maka kita akan dapat. Kita akan dapat seperti mana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara amalan-amalan ataupun perkara-perkara, orang kata ciri-ciri ke arah untuk nak diterima amalan kita, mungkin nak dapat pahala kita katakan, tapi pahala tak boleh kita mengharapkan sangat. Sebab tu orang yang beribadat, abid, orang yang kuat beribadat, dia bukan nak pahala, dia nak redha. Pahala itu hak Allah. Allah nak bagi, dia ambil lah, kan? Itu hak Allah. Allah nak bagi, dia ambil. Kalau Allah tak bagi pun tak. Tapi yang penting dia nak buat seperti mana yang apa Allah suruh. Apa yang Allah suruh tu dia nak buat yang itu. Pahala itu pada dia tak penting, kan? Pahala tak penting. Tapi kalau nak bagi pahala itu diterima lah. Dan Allah pun kata kalau kamu buat yang ini maka kamu akan dapatlah begini. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi janji Allah sentiasa ditepati, kan? Janji kita belum pasti lagi, kan? Kadang-kadang kita berjanji tapi belum pasti lagi, tapi janji Allah pasti janji Allah itu. Tapi kenapa dia Allah kata kamu buat ni, aku buat ni? Itu sebagai satu insentif lah, kita kata, sebagai satu apa dia kata, mengajak kita supaya kita katakan melakukan amal ibadat sebanyak-banyaknya. Fastabiqul khairat, bersegeralah kamu untuk melakukan kebaikan. Jadi antara ciri-ciri yang mana amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tengok dalam hadis ini, yang pertama kita kena beriman dululah, macam orang yang pergi perang tadi. Kena asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Islam dulu. Akhbirni anil Islam, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Islam anta syahada an la ilaha illallah, kata Nabi Muhammad, iaitu mengucap dua kalimah syahadah. Yang itu tanda kita beriman. Jadi bila kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah dan Rasulnya, akhbirni anil iman, maka kata Nabi SAW, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Maksudnya beriman dengan Allah, malaikatnya, kitabnya dan rasul-rasulnya. Jadi bila kita beriman, maksudnya dikatakan orang yang beriman itu orang yang mengucap dua kalimah syahadah. Beriman dengan Allah, asyhadu an la ilaha illallah, beriman dengan Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ciri yang pertama. Untuk apabila kita beramal apa yang Allah suruh, kita akan dapat pahala insya-Allah Subhanahu wa taala, dan diterima amal ibadat kita. Allah bersetuju, Allah redha dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua, mungkin ciri-ciri yang lebih lagi, iaitu ciri-ciri yang kedua, orang yang berilmu. Sebab apa? Sebab kalau dia tak berilmu, amalannya tak betul. Dia kena ada ilmu. Ilmu tu menyebabkan amalnya itu betul seperti mana apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itulah juga ciri-ciri ke arah bagaimana untuk supaya amalannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Sembahyangnya begini. Dapat daripada mana? Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kan? Begini betulnya. Berdasarkan ilmu. Jadi kena ada ilmu. Dalam Islam ilmu ditekankan. Ayat yang pertama turun pun cerita tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Ciri-ciri orang yang nak dapat ilmu, dia kena baca. Dia kena membaca. Itu. Jadi kalau ikut hari ni, orang dapat ilmu bukan hanya setakat membaca saja, walaupun asasnya membaca, tapi mungkin dengan mendengar kuliah, melihat
video dan sebagainya, kan? Itu juga ciri-ciri ke arah pengajaran yang dikaitkan dengan membaca, iaitu iqra tadi. Kemudian ciri yang berikutnya iaitu orang yang beramal itu mestilah amalannya itu tidak lari daripada dua benda. Satu, amalannya itu berdasarkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ataupun yang pertama berdasarkan kepada Al-Quran. Al-Quran dulu. Ya, sebab tu kitab kita ni Al-Quran. Kita kena ikut Al-Quran dulu. Kemudian yang kedua barulah kepada As-Sunnah. Model dia. Ya. Al-Quran tak sempurna dari segi mungkin penjelasan huraiannya kepada kita, tapi Nabi saja yang boleh memaknakan ataupun menjelaskan apa yang terdapat dalam Al-Quran itu dan menceritakan kepada kita. Sebab itu diperlukan kepada hadis tadi. Sebab itu kalau orang yang beriman dengan Al-Quran saja tertolak imannya, iaitu kumpulan anti hadis, tertolak iman dia, tak diterima imannya sebab hanya berdasarkan kepada Quran sahaja. Sedangkan Al-Quran itu mesti berpandukan kepada hadis Nabi SAW. Nabi saja, sebab Al-Quran itu diutuskan kepada Nabi, dan Nabi yang lebih jelas menerangkan tentang apa yang terdapat dalam Al-Quran itu. Ya, sebab ada bahasa-bahasa dalam Al-Quran itu yang ditafsirkan mengikut, maksudnya yang Nabi yang boleh tafsirkan mengikut sesuatu macam mana. Kalau kita katakan dari sudut contohnya yadullah dalam Al-Quran, tangan Allah. Jadi mungkin pada kita faham biasa tangan Allah ni macam tangan kita lah. Ya, tapi tangan Allah bukan macam tangan kita. Ya, sebab Allah tu bukan ada jasad macam kita. Ya, Allah tu ada zat dia, tak tahu macam mana zat dia. Ya, dia ada, Allah itu ada. Ada zatnya, tapi tak boleh kita lihat, tak boleh kita nampak. Kita ada, kita boleh nampak. Itu berbezanya. Kalau sebut tangan Allah macam tangan kita, maka itu salah lagi sepahamannya. Tak boleh kita faham jelas daripada Al-Quran itu saja. Maknanya kita kena berdasarkan kepada huraian daripada Nabi SAW. Jadi ulama-ulama bahaskan ya Allah itu maknanya kuasa. Ya, kuasa. Ya. Baik. Itu ciri-ciri dia. Kemudian yang berikutnya iaitu orang yang ikhlas itu, maksudnya ciri-ciri dia yang nak dapat kita katakan pahala ataupun keredaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia buat itu kerana ikhlas. Ya, itu ciri-ciri dia. Dan seterusnya mungkin ikut apa yang Nabi buat, muttaba'an istilahnya. Ikut apa yang Nabi buat, macam solat tadi, ya, Nabi buat. Macam nenek kita tadilah. Ya, kenapa sembahyang nenek? Tuhan suruh sembahyang. Siapa suruh sembahyang? Siapa kata Tuhan suruh sembahyang? Tuan guru kata suruh sembahyang. Jadi itu. Ya? Itu jelas begitu keadaan dia. Okey, ya. Jadi hadis ini nak menjelaskan kepada kita itulah perkaranya. Jadi kalau kita nak kaitkan dengan amal-amal ibadat yang lain selain dia berperang tadi itu, ya, jadi ikut tafsiran kita lah berdasarkan ilmu yang ada kepada kita. Ya, mungkin kita nak pergi kepada bukan perang, mungkin kepada solat. Jadi kalau kita solat itu niat kita kerana orang, bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka tertolaklah. Kan? Tapi ini ada perbahasan lah oleh ulama-ulama, kan? Tertolaklah maksudnya. Contoh macam saya ni lah, itu kena baharu nikmat. Bagi contoh lah, saya mengajar ni, baca kitab ni, bukan niat nak menyampaikan hadis Nabi ni. Satu, memang niat nak menyampaikan hadis Nabi ni lah, tapi bukan itu niatnya. Seikhlasnya bila kita baca hadis ni, maknanya kita kena niatkan apa yang kita baca ni ialah kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Macam Nabi Muhammad ajar kepada sahabat-sahabat macam tu.
Tapi kalau niat lain, ada niat lain lah. Niat nak tunjuk kata kita ni hebat, kita ni ada ilmu yang tinggi dan sebagainya, itu akan terbatal ni dengan sebab niat itu kita kait dengan amalan. Ataupun dengan niat yang lain, nak dapat duit ke contohnya, ya, aku dapat duit, niat begitu kan, begitu. Sebab itu niat tu kita fokuskan kepada Allah. Soal upah tadi tu Allah punya hal, tu cerita Allah. Kalau kita niat tu kepada Allah SWT, upah tu mungkin kita dapat, mungkin kita tak dapat, kan? Tapi kalau kita fokus pada upah itu, jadi maksudnya kepada apa yang kita niat tadi itu, maka kita akan dapat lah. Pasti kita dapat apa yang kita nak, upah kita dapat. Tapi bahagian akhirat kita tak dapat saja aja lah, ya. Duduk bagi kuliah ni saja, tak dapat apa-apa, kan? Hanya nak harapkan orang bagi, dunia bagi kepada kita. Sebab tu ulama-ulama jelas, kita kalau niat dunia, kita dapat dunia saja. Kalau kita niat akhirat, pasti akhirat dapat. Dunia Allah permudahkan untuk mendapat kebahagiaan di hari akhirat. Sebab hidup dunia inilah, kemudahan hidup di dunia lah untuk kita sampai kepada hari akhirat itu. Itu contohlah kalau kita kaitkan itu. Banyaklah soal-soal lain lagi. Kita nak bersedekah ke, ataupun kita nak tolong bantu orang ke dan sebagainya. Jadi niat itu kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ikhlas. Jadi kita kena ikhlas, ya, bukan kerana ikhlas, kita kena ikhlas. Habis orang kata, ustaz, macam mana ikhlas tu ustaz? Saya ada tu ustaz yang mengajar di Sekolah Semak tu, nama Ustaz Wazali. Orang tanya dia, nak murid tanya dia, ustaz, macam mana ikhlas tu ustaz? Macam mana kita nak nilai ikhlas kita tu? Kata ustaz tu, engkau berak tak? Berak? Lepas engkau berak, kau tanya tak mana taik kau pergi? Tak tanya kan? Begitulah ikhlas dia kata. Kau buat kerja semua tu lillahi ta'ala, pulang. Begitu ikhlas. Maksudnya tak ada terselit di hati kita untuk nak dapat sesuatu daripada apa yang kita buat. Hanya Allah saja yang akan membalasnya, hanya Allah saja yang bagi kepada kita. Okey, jadi sebenarnya setakat itu. Jadi di sini maksudnya sebut ikhlas ni susah kan? Ya, susah, sebut ikhlas ni susah, ya. Jadi Allah nak latih kita supaya sentiasa kita ni ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu marilah sama-sama kita lakukan amal ibadat kita ini, lebih-lebih di akhir-akhir ayat kita ini, supaya tidak memikirkan yang lain untuk mendapat imbuhan-imbuhan yang lain, melainkan untuk, ya, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niatlah. Kalau kita ada terkelencong sikitlah dalam hal-hal yang lain tu, patah balik. Astaghfirullahalazim, perbetulkanlah niat aku ni, ya Allah. Perbetulkan balik niat kita. Ya, kalau kita sedarlah, betulkan balik niat ini. Ya Allah, ya Tuhan aku, ya. Jadi minta doa dengan Allah supaya jangan terkelencong hati kita ke arah yang macam tadi itu. Jadi potensi nak arah kelencong tu banyak, ya. Syaitan dekat, ya, syaitan dekat dengan kita. Jadi aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.